An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih rawahul Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya inna mimma adrakan nasu min kalamatin nubuwatil ula, sesungguhnya dari perkataan para nabi, yakni sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sama pada semua para nabi yang sampai kepada manusia ialah, jika kamu tidak malu maka perbuatlah sesuka hatimu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari meletakkan hadis ini dalam kitab Al-Anbiya dan dalam kitab Al-Adab. Abu Daud meletakkan hadis ini dalam kitabnya Al-Adab. Ibnu Majah meletakkan dalam kitabnya Az-Zuhud. Baik, kefahaman daripada hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekiranya makna malu itu menahan diri daripada melakukan pekerjaan yang aib dan mengawalnya daripada melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu kerana perbuatan dengan takutkan hukuman yang berupa celaan. Kalau nak faham malu ni hadis hari ni cerita pasal malu nah, cerita pasal malu. Tajuk besar dia malu. Kita nak bincang pasal malu je malam ni. Nak faham malu ni apa? Malu ni kita faham menahan diri dia daripada melakukan benda yang aib. Dia tahan diri dia daripada melakukan benda yang membawa keaiban pada diri dia. Benda yang duk tahan dia tu nama malu. Kalau tak ada benda malu ni, maka dia akan buat perkara yang akan membuka keaiban diri dia. Faham macam tu lah? Tuan-tuan faham lah? Yang duduk kat kita ni satu benda benteng dia. Benda tu nama malu. Yang ni lah yang duk tahan kita daripada duk pergi buka, duk pergi tunjuk keaiban kita pada orang lain. Bila tak ada benda malu tu, dia akan tunjuk aib dia pada orang. Dia tak malu dah waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia tak berasa bersalah pun apa yang dia duk tunjuk tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun salah satu daripadanya meninggalkan sesuatu perbuatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan mengawalnya dari melakukan sesuatu perkara atau meninggalkan sesuatu perbuatan dengan takutkan hukuman yang berupa celaan. Malu ni lagi satu benda apa? Dia sallallahu alaihi Muhammad duk kawal kita. Kawal apa? Daripada kita buat satu benda atau kita tinggalkan satu benda sebab kita takut satu perkara, nama celaan manusia. Nah, kalau kita buat benda tu sekali orang cela kita, maka kita tinggal. Yang menyebabkan kita tinggal tu pasal apa? Pasal ada malu. Faham tak ni? Yang kita buat tu pasal apa? Buat tu pasal apa? Kalau kita tak buat sekali, dia timbul celaan manusia. Yang buat tu pasal apa? Pasal malu. Ada orang buat pasal malu. Malulah. Pasal apa yang hampir masjid tu? Sehari orang kata apa pula kat aku, orang kata apalah duduk tepi masjid pun tak pergi masjid ni, apa malu nak tak muka kat mana? Tu yang aku main masjid tu. Faham tak ni? Boleh jadi tak macam tu? Itu pun punya sifat malu tu. Malu daripada celaan-celaan manusia. Di samping itu, sesungguhnya sifat malu itu merupakan salah satu ciri daripada ciri kebaikan yang manusia gemar padanya. Mereka berpendapat bahawa ketiadaan sifat malu itu merupakan satu kekurangan dan keaiban. Sebagaimana malu itu adalah dari kesempurnaan iman. Kalau orang yang tak ada sifat malu ni, maka dia ni orang yang tak sempurna. Dia ni kurang. Dia ni ada kekurangan dalam diri dia pasal dia tak ada sifat malu. Biasa orang akan tengok orang ni orang yang tak ada akhlak, tak ada maruah. Dia boleh buat benda-benda ikut suka dia depan kita, tunjuk keaiban depan kita, buat maksiat depan kita. Bila kita tegur dia marah, kita nanti kata apa? Orang ni tak ada akhlak punya orang. Bagi kita, orang ni orang yang tak ada akhlak, orang yang tak sempurna akal dia. Kita nanti kata macam tu. Apa ni? Terakal punya orang. Benda macam ni pun duk buat depan orang. Hang tak kerti malu ke? Orang tak ada malu. Maka orang pandang dia sebagai orang yang tak sempurna. Paling tidak orang kata tak sempurna akal.
Nak Ustaz Syahmat, orang ni orang dia panggil orang yang tak sempurna bila tak ada sifat malu. Nah, dan bila punya sifat malu dia mesti jadi baik. Kalau orang tu ada sifat malu dia mesti jadi baik, sebab kata Nabi SAW, al-haya'u sab'atun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, sifat malu itu ialah cabang daripada iman. Dan sabda Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti ila bil khair. Malu itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak akan datang melainkan dengan kebaikan. Kalau siapa ada sifat malu, mesti nanti dia mai kebaikan daripada. Yang menyusul daripada sifat malu itu mesti baik. Ada orang dia semayang, pasal kalau dia tak semayang lagi, orang kata apa kat dia, maka paling tidak dia semayang daripada orang tak semayang langsung. Dia tutup aurat pasal apa? Saya orang tengok aurat dia malu, maka dia tutup aurat dia, maka tu kebaikan untuk dia. Dia meninggalkan kemaksiatan, paling tidak depan orang dia tak buat, walau belakang orang dia buat lagi. Kalau tak ada sifat malu, depan orang pun dia buat, belakang orang pun dia buat. Tapi paling tidak ada sifat malu kat dia, dia meninggalkan kemaksiatan pada waktu tertentu pasal dia ada sifat malu. Kalau langsung tak ada sifat malu, maka dia akan buat ikut suka dia. Maka malu tu satu kebaikan kat dia. Sebab tu Nabi kata apa? Takkan ada subhanallah sifat malu tu, mesti dia akan bawa kebaikan dalam hidup dia. Imam An-Nawawi telah memilih hadis ini dalam kitabnya 40 hadis ini dan berkata tentang hadis ini adalah paksi bagi agama Islam, paksi bagi hukum hakamnya, dan pengarahan kepada sedemikian itu bahawa apa yang diperintahkan adalah perkara yang wajib dan sunat, di mana kita terasa malu untuk meninggalkannya. Ya, paksi agama ni hadis ni. Pasal apa paksi agama? Pasal dalam hidup kita ada perintah Nabi. Perintah Nabi ni dua. Satu perintah Nabi nama dia wajib, satu lagi perintah Nabi nama dia sunat. Dan biasa orang akan buat sama ada benda wajib atau benda sunat ni pasal malu. Kalau dia tak malu, dia tak buat. Malu lagu mana? Malu ni ada peringkat tang buat wajib dengan sunat ni. Yang pertama, peringkat bawah dia malu kat orang. Dia buat benda wajib, benda sunat. Paling tidak benda tu dia buat. Allah tak terima, Allah terima, Allah tak terima, tu cerita nombor dua. Tapi paling tidak dia mai hari Jumaat dia mai semayang. Pasal apa? Pasal dia malu sekali orang nampak dia tak pergi semayang. Dia duduk kat office dia tepi kerja, malah nak pergi, start motor pergi juga, naik van, naik bas pergi juga pergi semayang. Pasal sekali orang kata apa teruk sangat ni tak pergi semayang Jumaat. Maka dia buat juga kebaikan juga untuk dia, walaupun apa yang ada dalam hati itu dia dengan Allah. Allah terima, kalau tak terima, tu cerita nombor dua. Yang pertama, dia malu dengan orang, dia buat kebaikan tersebut. Yang kedua, dia malu dengan Allah. Allah bagi aku nikmat banyak sampai semayang pun tak boleh. Apalah teruk sangat aku ni, mata aku cerah elok, Quran pun sampai tak boleh nak baca. Allah bagi aku sihat tubuh badan apa sampai 2 rakaat tahajud pun tak boleh nak buat. Dia boleh buat kebaikan tersebut pasal apa? Pasal dia malu pada Allah. Ni peringkat lebih tinggi. Tapi tak ada yang mai daripada malu melainkan benda baik. Orang melaksanakan perintah Allah sama ada wajib atau sunat, dia mai, dia buat pasal dia malu, sama ada dia malu pada orang ataupun dia malu dengan Allah. Tapi punca dia malu. Tuan faham tak ni? Itu peringkat awal. Kata Imam Nawawi, dan dia berkata, manakala apa yang dilarang adalah perkara haram dan makruh, yang di mana dia terasa malu untuk melakukannya, apa kebaikan juga. Sama ada dia tinggal maksiat tu sallallahu alaihi wasallam pasal apa? Pasal malu ke orang. Boleh jadi? Tengok ni, depan orang baik, ya belakang-belakang dia buat juga seorang-seorang dia. Orang tu orang nampak baik je, di belakang orang dia buat seorang-seorang dia. Orang tak nampak dia buat. Tapi paling tidak dia tak buat juga depan orang, walaupun belakang orang dia masih buat. Tapi sampai satu peringkat yang lebih tinggi, dia tinggal kemaksiatan pasal apa? Pasal dia malu ke Allah. Allah bagi aku tangan elok, aku guna untuk maksiat, mana patut. Allah bagi aku kaki elok, apa semua suruh buat benda baik, aku guna untuk pergi berjalan tempat maksiat, tak patut, sungguh malu dengan Allah. Maka dia meninggalkan kemaksiatan itu kerana Allah, sama ada yang haram ataupun yang makruh. Manakala atas perkara-perkara yang mubah, perkara yang harus, maka malu untuk melakukannya adalah diharuskan, dan begitu juga meninggalkannya adalah diharuskan. Maka hadis ini mencakupi kelima-lima hukum tersebut, kata Imam Nawawi. Pasal apa dia pilih hadis ni dalam kitab 40 Matan Arba'in dia? Pasal hadis ni dia kata sangat istimewa, dia melengkapi seluruh paksi agama Islam. Nak cerita yang wajib, orang malu, orang akan buat benda yang wajib pasal malu.
Cerita benda yang sunat, orang malu, dia akan buat benda sunat pasal dia malu. Orang cerita tentang haram, dia akan tinggal pasal malu. Cerita yang makruh, dia akan tinggal pasal dia malu. Benda harus pun dia terkait dengan malu. Maka tuan-tuan, 5 paksi agama Islam ni salih alaihi wasallam duduk semuanya terkait dengan al-haya, dia panggil malu. Sebab tu dia pilih kita hadis tentang malu ni dia buat dekat dalam kitab dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.